Habibi, salam alaika Habibi, Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi, salam alaika Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada yang tengah menonton live di Facebook Klinik Pergigian Happy. Okey. Yeah. So hari ni petang ni cuaca pun hujan ke? Hujan lah. Hujan renyai. Hujan renyai. Okey, so hari ni bersama dengan saya Lin dan juga Dr. Suhana. Okey, Doktor sihat? Alhamdulillah baik. Sebab tu ada kat sini. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Okey. So, terima kasih yang tengah menonton. Lin nak minta korang ni nak tengok live ni kena bayar yuran tau. Minta share je. Oh, free lah. Free. Minta tolong share lah. Kita nak minta tolong share live ni. Pakat-pakat lah share dekat kawan-kawan. Kan? Family ataupun dekat grup Facebook. Betul. Kan dekat Facebook kan banyak grup kan. So tak susah tekan je. Tekan je button share tu. Tak payah letak caption apa-apa, share je. Okey. Share. Alright. InsyaAllah. Dan juga nak minta anda semua untuk follow Facebook. Mungkin ada di antara yang tengah tonton tapi mungkin belum like ke. Betul? Kan kita punya Facebook kan. So inilah masanya korang pergilah kejap. Jumpa kan. Kan mungkin first time baru tahu ke kan. Yes. Boleh like kita punya Facebook. Okey, ataupun bagi sesiapa yang terlepas live Talk to Happy Dentist dengan Love Your Dentist kita yang sebelum-sebelum ni, boleh tengok balik, jangan risau. Kita ada simpan, boleh tengok balik dekat YouTube channel kita Klinik Pergigian Happy. Kalau nak tengok jangan lupa tekan subscribe dulu, okey? YouTube Yes, itu YouTube. Boleh tengok dekat YouTube, kita ada upload juga. Okey, dan juga jangan lupa untuk follow TikTok kita. Kita pun ada TikTok juga, Doktor. Okay, ada joget-joget lah tu? Adalah sikit-sikit jogetnya kan, sambil kita bagi-bagi tips kan. So kalau nak tahu tips tentang gigi, boleh check out dekat kita punya TikTok. Okey, dan follow sekali, jangan tengok-tengok tapi tak follow. Okey, dan juga boleh juga follow kita punya Telegram. Join channel. Join channel Telegram kita. Ada apa dalam Telegram tu? Dekat Telegram tu kita akan bagilah info, tips-tips lah. Tips, info-info yang dari FB kita akan post juga dekat dalam channel tu. Okey, so jangan lupa untuk tonton pula. Jangan lupa untuk follow. Kita sasul pula. Okey, so hari ni Doktor, kita nak bincang. So kalau korang boleh tengok tajuk kita ni ada rumah. Ada orang marah ke? Ada yang terasa ke? Ada yang terasa ke? Okey, so tajuk kita pada petang ni, Alamak, saya nak kahwin lagi. Gigi jarang, punca tiada jodoh. Okey. Siapa yang gigi jarang boleh say I kat komen. Buat ni bye-bye ke kan. So betul ke Lin? Apa dia? Kalau Lin lah, Lin rasa ya ke? Kalau gigi jarang yang kronik, mungkin lah. Orang kan betul. Sebab biasalah manusia kan dia memandang
dipandang lumrah pada Yes. yang suka kecantikan. Betul. Kalau Lim pun dia suka pada kehandsomean. kan. Tapi tak adalah ni, kita nak sedap mata memandang lah orang kata. Betul lah tu. Sedap mata memandang. Okay. So kalau doktor macam mana, setuju ke dengan tu? 50-50 lah. 50-50 Macam Lin cakap kan, kalau kronik sangat jarang tu, jarang dia gap dia terlampau besar, macam Sut Sontorian. Tak apalah, saya baik kartun Sut Sontorian tu. Macam tu memang mungkin lah. Mungkin lah. Susah sikit nak dapat jodoh, nak jumpa jodoh kan. Tapi kalau jarangnya, gapnya sikit-sikit, kecil-kecil, comel-comel kan. Ada orang tak kisah pasangan dia macam tu, okey, tak ada masalah pun. So isunya yang kita nak bincangkan kat sini hari ni, mungkin gap tu adalah gap yang kronik lah. Jarang, yes. Gigi jarang tu adalah gigi jarang yang kronik. Tapi kalau walaupun gigi jarang dah, walaupun baru sikit-sikit nampak jarang dia tu, kita tak boleh pandang remeh lah, sebab nanti dia boleh makin makin teruk Betul. Okay, so dia adalah kaitannya kenapa boleh makin teruk tu. Itu yang kita nak share. Betul lah. Itu yang kita nak share untuk hari ni. Okay. So korang kalau ada soalan boleh je terus komen. Sebab nanti saya akan baca, nanti doktor akan terus jawab. Kita buat sambil-sambil kita bincang ni, kita buat sesi Q&A jugalah. Ya, betul kan? tu. Sebab ada yang mungkin dia nak tanya tapi tak tahu nak tanya kat mana. Ada, jangan malu lah. Satu peluang yang terbaiklah untuk anda tanya soalan yang anda nak tanya. Okay. So doktor, kalau korang tak nak tanya, biar saya je lah tanya. Wakil. Wakilkan. Okay. Apa tu? Punca gigi jarang ni, ada ke masa kecil tu dah terjadi gigi jarang ni, ataupun masa kecil tak ada pun, bila dah besar baru nampak gigi tu jarang. Okey. Gigi jarang ni ada banyak punca atau faktor lah kenapa boleh jadi gigi jarang. Kalau nak cerita pasal gigi jarang daripada kecil, itu lebih kepada genetik lah. Sebab ada yang dilahirkan dengan ataupun genetik lah, keturunan daripada family dia. Bila mak dengan ayah dia kahwin, dia akan dapat genetik tu. Sama ada tulang dia besar, gigi dia comel-comel. Bila tulang rahang gigi dia besar, tulang besar, rahang tu besar, jadi gigi yang comel-comel, mungkin rahang dia ikut bapak dia besar, gigi dia ikut mak dia comel-comel. Itu yang jadi jarang. Itu adalah salah satulah punca gigi jarang. Kalau nak cerita daripada kecil ke besar, dia memang ada perubahan. Kanak-kanak gigi jarang tu petanda dia bagus. Siapa yang ada anak-anak, kalau gigi anak-anak dia kenapa jarang-jarang tak cantik masa gigi kanak-kanak jarang-jarang, itu petanda yang bagus untuk gigi kekal dia. Jadi kalau kita jumpa kalau kita jumpa budak kecil gigi dia jarang-jarang, maksudnya gigi kekal dia nanti rapat cantik. Tapi kalau anak-anak kita gigi kanak-kanak gigi susu tu dia macam tersusun cantik rapat kan, tu sebenarnya tandanya gigi kekal dia akan berlapis. Dari kecil pun kita boleh detect sebenarnya. So tu antaralah punca. Satu, genetik. Kedua, kita boleh cakap gigi jarang ni yang berlaku, ada je ramai je datang klinik yang cakap, doktor sebelum kahwin gigi saya cantik je. Lepas sebelum kahwin gigi cantik. Lepas saya dah bersalin ni makin jarang saya tengok gigi saya. Itu adalah punca daripada karang gigi. Yes. Sebab tu kita boleh abaikan proses cuci gigi kat klinik. Scaling and polishing kita tu. Dan dekat Happy the best ada airflow. Itu untuk jaga gusi kita kuat supaya gigi kita tak gerak. Dan akhirnya menyebabkan gigi tu goyang dan jarang. So apa yang berlaku kalau kes macam ni, punca dia daripada karang gigi lah. Tahi gigi yang kita rasa remeh, yang tak perlu dicuci dengan betul, dah jadi keras. Tahi gigi tu dah panggil karang gigi. Dan karang gigi tu sangat bahaya sebab dia boleh makan gusi dengan tulang yang pegang gigi kita, menyebabkan gigi tu senang bergerak dan menyebabkan jarang. Itu adalah punca kedua lah. Punca kedua kenapa kita boleh ada gigi jarang. Sebab kita biarkan karang gigi tu terlalu lama kan. Betul. Dekat dalam tu. So kenalah buat check up ataupun orang kata cuci gigi. Cuci gigi. Biasa saranan doktor kalau cuci gigi tu berapa dalam setahun, kena buat setiap bulan ke macam mana? Okey. Kalau scaling polishing, biasanya kita recommend 6 bulan sekali. 6 bulan. Tapi sekali. Kalau kita tak nak jumpa scaling tu 6 bulan tu, macam terasa macam
Scaling kan ada orang dia tak suka sebab ngilu dengan kalau karang dia banyak dia kata sakit lah. Tapi benda tu you boleh avoid, boleh cegah dengan cara kita maintain dengan airflow. Airflow ni kalau kita maintain setiap bulan atau setiap 2 bulan, maksudnya kita nak jumpa scaling tu jarang. Sebab scaling ni dia akan buang tek gigi yang dah keras. Kita panggil karang gigi. So bila karang gigi tak ada, kalau katalah you maintain setiap 2 bulan buat airflow, airflow dia akan buang kita punya tek-tek gigi yang lembut dan yang belum keras lah. So bila kita maintain benda tu, maksudnya dia tak sempat nak jadi karang gigi yang keras. Kita dah bersihkan. So tak perlu scaling lah. So kita terlepas lah daripada scaling tu dan tak adalah jumpa fasa yang mungkin fasa sakit bagi setengah orang lah. Yes, betul. Fasa sakit dan takut tu. So itu ada cara mudah lah macam mana kita nak maintain supaya kita nak menghadapi fasa sakit tu lah. Orang cakap lah scaling tu sakit. Tapi pada saya lebih pada ngilu lah. So individu tu lain-lain rasa dia mengikut korang punya karang gigi. Mengikut korang punya karang gigi. Kalau lagi tebal memang korang akan ada rasa sakit lah. Tapi kita ada cara, Lin, tak nak bagi sakit. Kita ada cara. Kalau you all tak nak sakit, memang kita akan bagi bius. So you all dengan senang hati, ngangau mulut besar-besar, doktor akan buat kerja tanpa tanpa rasa sakit. Tanpa rasa sakit. So kita jangan risau. Kita akan pastikan you all nak sakit ke tak nak, pilih. So kalau tak nak sampai rasa tak sakit tu, lebih baik buatlah scaling gigi tu awal-awal. Dah kena ada apa orang kata pencegahan. Yes, betul. Dan kita maintain kan dengan airflow supaya kita tak jumpa scaling yang sakit tu lagi akan datang. Selain tu, Lin, kenapa boleh gigi jarang ni mungkin saya boleh ceritalah antara sebab dia yang poin ketiga kita. Kalau ada kemalangan atau trauma, kemalangan, contoh jatuh jatuh basikal pun boleh tergali gigi dia. Bukan jatuh basikal, terantuk dinding ke, mungkin dia tergini kan. So gigi tu boleh jadi beralih dan menyebabkan jarang pun boleh juga. So itu adalah antara punca-punca. Selain tu yang boleh saya share, merokok. Yes, merokok ni sebab apa tahu you all? Merokok ni sebenarnya asap rokok tu tidak bagus untuk kesihatan gusi kita. So basically bila dia tak bagus untuk gusi kita dan tulang yang pegang gigi, yang akan menyebabkan penyusutan gusi dengan tulang tadi. So dia ada sama macam konsep karang gigi tadi. So dia akan menurunkan gusi dengan tulang yang pegang gigi kita. So gigi tu akan loose. Bila loose, kita kan bila mengunyah, ada lidah, ada pipi, semua dia bergerak. So lama-lama dia akan jadi jarang. So yes, dilarang merokok. Kalau boleh stop. Kalau tak boleh stop drastik, stoplah pelan-pelan. Yes, kurangkan dulu pelan-pelan. Tapi kita kena ada azam. Kena ada azam yang kuat. Memang kita nak stop merokok tu. Yes, itu antaralah diri itulah anda. Antara punca-punca yang boleh saya share lah. Itu adalah antara punca-punca. So kalau boleh, siapa yang dah tonton ni, kalau boleh elakkanlah daripada punca-punca tu kan, supaya tak ada berlaku masalah gigi jarang. Okay. Yes. So bila dah gigi jarang ni, nak kena buat apa? Maksudnya ni ada penyelesaian jalan penyelesaian dia, rawatan untuk gigi jarang. Okey, bergantunglah dengan punca dia tadi kenapa. Contoh kalau dia datang sebabkan genetik, first tadi kerana memang dia dah jarang, sebab family rahang dia besar, gigi dia comel-comel, jadi dia ada space banyak, jarang. Itu memang sama ada kita boleh veneerkan atau crownkan gigi tu, atau kita buat braces. Ada 3 pilihan kat situ. 3 pilihan, ingat 3 pilihan. Bagi kalau patient atau pesakit yang datang disebabkan jarang tu disebabkan karang gigi, dan first of all memang kita kena buang karang gigi tu, kita kena scaling bersih-bersih. Kita kena jaga kesihatan gusi tu, bagi firm balik, bagi dia pegang kuat balik gigi kita supaya gigi tu tak teruk lagi bergerak dan menyebabkan jarang lagi. Dan seterusnya bila gusi dah sihat, sama ada kita buat crowning ke braces ke, macam itulah. Tapi kena ada assessment daripada doktor. Kalau doktor kata gusi ni okey untuk buat braces, dan proceed braces. Kalau gusi ni kita kena maintain dulu kesihatan gusi tu. Sama juga macam kes merokok lah, sebab dia berbalik pada kesihatan gusi tu. So
you all kena ada azam untuk reducekan rokok tu, kurangkan rokok. dan pada masa yang sama kita buat treatment untuk sihatkan balik gusi kita, iaitu scaling, polishing dan airflow. Lepas tu baru kita buat rawatan untuk rapatkan gigi tu lah. Sama ada braces atau crown atau veneer lah. So maksudnya antara tiga tu bergantung kepada punca macam kenapa terjadinya gigi jarang tu. Okey, so kita dah tahu puncanya, dah boleh elak lah. Lepas tu kita pun dah tahu cara rawatan dia. Proses rawatan tu mengambil masa yang lama ataupun tidak? Bergantung pada rawatan apa yang kita nak buat. Kalau braces biasanya setahun 2 tahun macam tu lah. Setahun 2 tahun baru tengok pada kes. Untuk terapatkan, kalau kes ruang ni, kes nak rapatkan gigi ni, kalau space dia banyak makin lama lah. Tapi kalau space dia sikit-sikit, sekejap je. Itu untuk rawatan braces. Tetapi kalau kita mengambil jalan lain, contohnya kita ada kes yang gigi patient saya jarang-jarang dan dia gesel waktu malam menyebabkan pendek. So dia nampak macam tak ada gigi padahal dia full lagi 30. Tidur bunyi-bunyi krek tu macam mana dia memang sebab muscle dia hyperaktif masa tidur, uncontrol. So dia gesel tu dia tak perasan. Biasanya orang yang tidur dengan dia yang perasan. Mungkin pasangan atau adik-beradik atau ibu bapa yang tidur, dia akan perasan macam dia orang makan, tapi itu sebenarnya tengah tidur. Geselan gigi menyebabkan gigi boleh jadi pendek lah. Dan jarang tu sebab dia memang ada gigi jarang lah. Jadi saya nak share yang kat sini, dia ada gigi, patient saya ni ada gigi jarang dan dia gesel gigi waktu malam. Jadi apa yang kita suggest, buat braces dia tak nak. Sebab dia malas nak jagalah. Dia kata braces ni leceh doktor, sampai 2 tahun nak kena ada dalam mulut saya nak makan pun susah. Saya nak bersihkan lagi lah saya malas. Jadi macam leceh lah dia katakan. Lagi saya dah berumur. Okey, ada solution lain tak doktor? So apa yang saya recommendkan, dengan cara saya boleh kata jalan mudah atau jalan ringkas, kita sarungkan gigi tu. So kita buat crown lah. So 30 batang kita crownkan. Ada yang 25 batang kita crownkan. So tengok berapa batang gigi yang terlibat. Biasanya mereka ni nak buat semua gigi lah. Kalau kita nak rapat-rapatkan balik gigi tu dengan bentuk crown yang baru. Macam mana pun tu doktor kena tengok juga. Sebab gap yang kita nak buat crown ni, dia kena ada assessment ataupun kiraan dia. Sebab kalau gap tu terlampau besar, nanti saiz gigi yang kita buat baru tu, sarung gigi tu terlampau gemuk pula. Takut nanti tak sesuai lah. Tak sesuai dengan muka dia. Nampak macam pelik pula kan. Tiba-tiba gigi besar. Jadi benda tu semua antara solution. Tapi yang mana satu kita nak tu, you all kena datang jumpa doktor. Kena juga consult kena dengan juga doktor. Sebab doktor kan kira berapa nampak dia Jangan detail. Jangan detail. nak suka-suka. Tak nak lah doktor, saya nak macam ni. Dia tak boleh. Nanti kena atas nasihat doktor juga. So kita akan tengok mana yang lagi sesuai, mana yang lagi cantik dengan muka you all, kena dengan muka dan kena dengan senyuman you all tu. Betul. Itu yang penting lah. Kan nak semanis senyuman kan. Okay. So itu adalah proses rawatan. Dia bergantung kepada kes. So tadi Lin tanya berapa lama kalau braces mungkin 2-3 tahun ke setahun ke 3 tahun tengok boleh kes. Boleh ke doktor kalau macam dia sepanjang dia pakai braces tu, kiranya dah 2 tahun, lepas tu gigi dia pun dah elok, tapi dia nak still continue pakai. Tak boleh lah yang sebab selalu kan macam terfikir-fikir boleh ke. Ada je patient saya yang dia suka sangat braces dalam mulut dia. Tapi it's not good lah. Sebab braces ni dia kan adakan tekanan tarikan gigi. So dia tak bagus sebenarnya untuk jangka masa yang lama untuk kita punya kesihatan tulang dan gusi. So dia bertujuan untuk merawat sekejap. Dalam masa tertentu. Bila dah okey, cabut lah. Sebab kita tak nak nanti gigi tu makin lama makin goyang dan boleh tertanggal pula. So dah jadi kes lain pula. Elok gigi dah cantik, kena cabut pula kan. Dan nak kena buat rawatan lain pula kan. So jawapan tak boleh lah. Dah habis rawatan, memang kita akan buka supaya penjagaan gigi lebih baik dan lebih sihat lah. Okey, tadi Lin tanya juga berapa lama. Kalau itu braces lah, mungkin makan tahun-tahun lah, 2-3 tahun. Tetapi kalau kita ambil crown tu biasanya tak sampai sebulan.
tak sampai lah sebulan dah proses boleh dia. makeover cantik. Dah boleh nampak Cantik dalam masa kurang dari sebulan. Gitu. Ada je dalam masa 30 minit. Tengok jenis treatment. tengok jenis juga. Tengok budget you all dan jenis treatment yang kita tawarkan lah. Mana yang mengikut kesesuaian you all masing-masing. Macam itulah. Itu daripada segi tempoh berapa lama. Ikut dia kena ikut pada treatment apa yang doktor suggest. Apa-apa pun consult dengan doktor dulu. Okay? Alright. Okay, seterusnya soalan cara nak menjaga. Macam contoh tadi 3 tu kan doktor cakap braces, crown ataupun bina. Lepas tu macam mana ni nak jaga pula kalau untuk crown? Okey, kalau crown sama je macam kita cara jaga gigi asli kita. Sama je. Kalau you all memang gosok gigi sebelum ni, memang kena gosok gigi juga. Jangan tak ada jalan singkat pun dah pakai crown tak payah gosok gigi. Ini crown ni tahan daki ya, tak payah gosok kan. Itu anti karat. Sudah. So jangan macam tu. Memang kena jaga macam gigi asli kita. Dan kita kena floss. Siapa tak tahu floss, datang kena gigi kita akan ajar macam mana. Senang je. Lepas ni mungkin kita buat live tutorial floss, guna floss. Mungkin boleh buat dalam TikTok. Boleh. So kalau nak tahu, so kena follow lah. Yes. Sebab banyak yang kita nak ajar you all macam jaga gigi. Kita nak maintain gigi tu cantik, sihat. Bukan saja cantik tapi sihat. Tau. Cantik dan sihat. Sebab apa kat luar banyak je yang buat fake veneer. Sebab apa dia nak dapatkan cantik je. Ya, dia nak dapatkan cantik tapi dia tak tahu benda tu tak sihat pun untuk gigi dia. Dalam jangka masa yang lama gigi dia boleh rosak, gusi dia boleh rosak. So kita tak nak benda tu lah. No. Memanglah beauty is pain, tapi janganlah, tak payahlah. Sebab mungkin diorang percaya sangat benda yang beauty is pain tu kan. So betul. Okay. Dan juga bila kita dah pasang gigi crown tu atau braces tu, berapa lama bertahan kalau macam crown tu lah? Untuk kalau jenis material, jenis yang kita selalu buat di klinik Happy Zirconia, itu kita memantau ketahanan dia lagi kuat daripada gigi asli. So 7 ke 20 tahun bertahan. Tapi isunya dekat sini, memanglah saya cerita kat patient material tahan, tapi yang pegang gigi tu, yang pegang crown tu, gigi asli kita tu yang kita sarungkan bridge atau crown, adakah tahan? So dia berbalik pada penjagaan gusi kita. Macam mana pun gusi kena perfect, barulah dalam mulut kita tu semua okey. So maintenance tu penting. Maintenance tu penting. Bukannya crown ni anti karat tak payah gosok gigi. Tak payah jumpa doktor gigi lagi. Itu salah. No, itu salah. So lepas dah pasang crown tu semua, dia akan ada kena jumpa dengan doktor jugalah. Ya, sangat. Ada susulan. Penting. Maintenance tu penting. Sebab kita nak pantau kan. Untuk doktor pantau. Contoh analogi senang yang saya nak bagilah. Kereta pun kena servis. Kereta mahal macam mana, Ferrari sekalipun pun kena servis. Ada time dia servis. Dia tak boleh kata mahal macam mana pun okey dah, that's it. Itu dah dapat sekali terus je tak payah jaga kan. So servis tu penting lah. Maintenance tu penting. Betul. Macam doktor pun nasihatkan tadi, apa-apa pun sebenarnya kita kena jaga gusi. Okay. So soalan last, apakah nasihat doktor dekat mereka, pada mereka dekat luar sana untuk yang ada masalah macam ni tapi mungkin dia tak ada keberanian lagi nak pergi jumpa doktor? Okay, saya nak highlight kat sini lah. Saya nak yakinkan you all yang menonton ni, ramai je yang datang klinik Happy yang memang pada awalnya takut. Dia takut sampai dia biarkan masalah dia tu orang kata dah tahap yang teruk lah. So kita tak nak benda tu berlaku. Bila you all dah sedar, dah ada kesedaran, cepat-cepatlah jumpa doktor. Kalau yang berdekatan lah dengan rumah you all. Tapi kalau nak datang lagi ke klinik Happy, bertuah lah sebab kita consult memang zero cost. Kita tak ada charge apa-apa. Walaupun kita keluar charge, kita keluar cost, tapi kita tak charge you. Itu untuk itu value yang kita nak bagi pada you all. So apa yang kita nak bantu sebenarnya, kita nak you all tahu masalah, you all bersedia dengan apa yang you all perlu buat. Doktor akan try bagi pilihan rawatan yang bersesuaian mengikut kemampuan bajet you all dan keperluan you all lah. So
macam biasa nak nasihat, jangan takut, jangan segan. Jangan disebabkan takut dan segan tu menyebabkan masalah yang you all hadapi lagi kronik nanti. Betul. So kita tahan sakit kan. Benda tu betul. kan sakit kan. Tapi sebab takut punya pasal menahan sakit. Tak sakit tu satu nak tanggung. Keduanya menyesal nanti, dah tak boleh buat benda yang ni, dah kena buat benda yang lagi kos tinggi. So you akan bazir duit. You akan keluar kos yang lagi tinggi untuk selamatkan gigi you all. So better kalau ada rasa something wrong dengan gigi ataupun gusi ke, just teruslah pergi. Betul. Lagi advance, doktor dekat klinik gigi Happy ni semuanya kelakar-kelakar tau. Doktor super kelakar juga. Nanti sambil-sambil dia rawat, dia akan borak-borak gelak-gelak sikit kan. InsyaAllah. So jangan takut. Sebab apa yang kita nak bagi tu, yang kita try nak educate kat luar, awareness yang kita nak bagi, jangan takut dentist. Sebab tu kita ada segmen apa, Lin? Setiap pagi petang, love your dentist. Yes, why you must love your dentist? Yes. Kenapa? Sebab kita tak nak. Kat luar tu memang ramai sangat orang yang takut dengan doktor gigi. Saya pun tak faham. Sebab dulu pun saya takut. Tapi alhamdulillah takut doktor gigi. Sekarang doktor jadi doktor gigi. Sebab Allah bagi hidayah kot. So jangan takut Yes, so apa motif kita kat sini, kita nak bantu you all, selesaikan masalah you all. Jangan ada rasa takut bila datang klinik Happy. Apa yang saya nak, apa yang kami nak, apa yang tim kami nak, you all datang dengan rasa mungkin sedikit takut tapi keluar dengan happy gila. Yes. Confirm keluar dengan bersinar-sinar gigi. Keluar je dari pintu. Bukan gigi je bersinar, Lin. Hati pun bersinar. Hati pun bersinar lah. Ada happy-nya kan. InsyaAllah. Betul, insyaAllah. Okay. So ini juga peluang yang baik ni sebab kita akan adakan kempen. Apa yang terjadi Semanis Senyuman. Macam Lin lah, manis senyuman. Siapa nak semanis senyuman, macam confident je nak senyum kan. Betul. Siapa yang tak nak kan, mestilah nak kan. Lagi-lagi tak adalah penat-penat nak tercover-cover. Nak ketawa pun gini-gini. Nasib baik sekarang pakai mask kan. Betul. Tapi so apa yang kita bagi dalam kempen ni, Lin, saya nak bantu 100 orang tau. 100 orang pesakit saya pada bulan 6 ni dalam nak meng-makeover. Ayat meng-makeover. Meng-makeover. Kalau siapa yang ada masalah gigi hitam ke, rongak ke, jarang ke, please tampilkan diri anda. Bagi saya tolong. Macam mana nanti kat situ kita akan bagi tahu pada hari esok. Esok dah, Lin? Esok Kejap je. Tahu-tahu esok dah kan. Pukul berapa tu, Lin? Kita launch? Esok 6 hari bulan 6 pada jam 2 petang. Okay, so jangan lupa set reminder. Sekarang habis live ni dah boleh terus set reminder. Boleh buat alam. Esok 2 petang live di FB page klinik pergigian Happy. Yes, okay. Dan siapa yang tengah dengar ni, korang boleh juga share, tolong share dekat kawan-kawan saudara mara yang ada kan dekat grup-grup ke apa ke. Kalau mungkin anda ni merasa macam tak sesuai dengan anda, mungkin anda kenal orang yang ada masalah, boleh share dekat dia orang. Betul. Okay? Mungkin bukan kita ada masalah tapi adik kita. Boleh bagi tahu dekat adik, bagi tahu kawan isteri ke kan. Mana tahu anda menjadi 100 orang yang bertuah tu. Kan? Bukan senang tau. Yes, betul. Bukan senang dapat konsep dengan Dr. Su kot. Kan itu bukan biasa-biasa. Ya kali. Okay, so jangan lupa hari esok insyaAllah. Okay, jam 2 petang 1.58 dah standby dah dekat depan handphone. Pastikan bateri pun full juga Sudah nak tengok kan. Okay. Jangan lupa tau. Share benda yang baik ni, kena share. Lepas tu kedua set reminder. Set reminder. Kalau you orang rasa manfaat sangat apa benda yang you dengar ni, boleh tolong bantu kawan sekeliling kita ataupun family member kita, tolonglah share kebaikan ni. Tak ada benda yang saya nak buat melainkan macam nak share kebaikan. Okay. So itu je yang kita nak share pada petang ni. Kalau nak tahu lebih lanjut, nantikan esok punya live. Okay, jangan lupa untuk follow semua media sosial kita, dan jangan lupa untuk tonton kita punya live pada hari esok, dan juga live yang akan datang. Setiap hari kita ada live. Okay, so kita jumpa lagi nanti. Bye. Assalamualaikum. Bye.